Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jurukuasa Masjid Al-Irfan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan izin AJK, izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali semula ke masjid, khususnya Masjid Al-Irfan ini yang sudah lama saya tak datang lah. Kalau masjid lain dia bermula Ramadan tu tak datang, sampailah apabila kita dibenarkan minggu lepas. Tapi kalau darga ni sebelum Ramadan lagi. Kalau masjid lain 6 bulan, masjid ni 8 bulan. Aku terlupa jalan. Mereka tak buka dah pintu tu, kita dah masuk pintu tu. Kono-kono air tutup, jengkring tu. Parking kat luar malam ni, tak parking dalam. Malah nak masuk dalam arus takut aksiden. Mereka tak kita kata tak buka pintu pagar tu. Kita duduk biasa yang tu. Tu kata lama tak main. Tu Cik Nasir. Cik Nasir silap juga. Tak silap. Baik, tak apa. Lain kali kita tahu lah. Pintu pagar tu tak buka. Kita pakai pejam mata macam biasa. Kono-kono Allah. Terus ke depan, parking kat luar. Mudah-mudahan tidak ada masalah kat luar tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, tanpa berbicara panjang, kita akan mulakan, kita akan sambung kitab kita. Kita ada 2 kitab. Ada masjid sampai terlupa kitab. Yang dua kitab jadi terlupa, ngajak kitab lain, bawa kitab lain. Hak satu kitab pun tanya, ustaz, malam ni kitab apa? Semalam di Masjid Aman, bila tanya, malam ni kitab ustaz apa? Kitab ustaz apa? Ustaz kitab apa malam ni? Dia tak tahu Masjid Aman satu kitab. Tapi sebelum tu 2 lah. Dia jadi tak ingat. Sebelum tu 2 kitab. Kemudian dia minta 1 sahaja. Jadi kita guna 1, dia ingat 2 lagi. Tutup bila tu. Tanya semalam kitab apa kita nak pakai. Terlupa. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita ada 2 kitab. Satu kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Satu lagi kitab Makmum tu lah. Hukum hakam solat berjamaah. Jadi yang tu minggu pertama, ketiga dan kelima. Yang ni minggu kedua dan keempat. Macam tu. Baik, kita akan sambung malam ni kitab Al-Halal wal Haram, muka surat 237. Yang inilah yang besar ni. Yang putus tik tu cari tajuk industri dan pekerjaan yang ditentang, yang dilarang oleh Islam. Kita masih dalam perbincangan tajuk yang berkaitan dengan profession. Pekerjaan-pekerjaan yang halal dan juga yang haram dalam Islam. Jadi kita dah masuk, sebelum daripada kita berhenti dulu mengenai pertanian, macam-macam lah yang dihalalkan dan juga yang diharamkan, dan juga industri. Kita masuk pada malam ini industri dan pekerjaan yang ditentang, yakni yang dilarang oleh Islam.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, walau bagaimanapun ada juga pekerjaan yang diharamkan oleh Islam ke atas umatnya. Dia haram, ada sebab. Disebabkan terdapat padanya banyak kemudaratan. Bila ada kemudaratan, Islam dia tak benarkan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, ayat Quran. La darara wala dirar, hadis Nabi dua tu memang tak boleh pisah lah. Ada mudarat dalam Islam dia tak bagi. Tinju Islam tak bagi tinju. Dia mudarat. Mudarat pada tubuh, pada anggota-anggota penting seperti kepala. Duk kena tumbuk tu lama-lama dia jadi sewin. Tahu sewin? Tak cukup segi, 3 suku. Lah kali gigit telinga orang, tengok. Tak boleh fikir. Gigit telinga. Tu berlaku lah, tuan-tuan. Sebab dia wal pening. Duk kena tumbuk-tumbuk lah ahli pening. Bukan sekali tu, banyak kali, berapa puluh perlawanan yang dia lawan. Walaupun dia menang, dia kena tumbuk juga. Lama-lama wal pening, gigit telinga orang tu je sih. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, jenis ada mudarat Islam takkan benarkan. Takkan benarkan kepada masyarakat dari segi akidahnya, sama ada mudarat pada akidah, mudarat pada akhlak dan moral, harga diri dan kehormatannya ataupun kesopanannya, apa-apalah mudarat saja dia tidak akan benarkan. Baik, jadi industri yang pertama yang kita akan bincang pada malam ini ialah industri pelacuran. Wal a'udzu billahi min zalik. Baik tuan-tuan, dia satu industri, makna dia ada ni lah, satu perniagaan yang sangat laris. Nak niaga benda yang paling laris atas dunia, apa dia? Ni ada buka kedai. Lebih laris daripada kedai minyak petrol. Laris minyak tu, petrol tu laris dah tu. Tapi yang ni lebih laris. Ni industri yang paling menguntungkan di atas dunia. Ni industri ni. Pelacuran. Baik, melacurkan diri adalah suatu pekerjaan. Dia satu pekerjaan yang dibolehkan. Ini bukan Islam lah ni. Dia nak mukaddimah. Yang dibolehkan di kebanyakan negara-negara barat. Dan diberikan kepada pelacur tersebut surat kebenaran menjadikan wanita-wanita pelacur tersebut termasuk di kalangan pekerja. Penjawat awam tu, pelacur. Ada pencin lah, ada mungkin dia ambil apa dia, LHDN tu. Cukai-cukai. Dia ambil cukai pendapatan. Dengan memperolehi semua hak-hak sebagai pekerja. Kira 13 Mei itu kira cuti ya. Dalam pekerjaannya itu. Sesungguhnya Islam menolak pekerjaan melacurkan diri itu sama sekali, mutlak Islam tolak. Dan tidak membenarkan sesiapa sahaja, baik mereka yang merdeka ke atau hamba dululah. Lalu semua merdeka. Untuk mencari rezeki dengan menjual kehormatannya. Islam tidak benar. Barat bagi dia syiar. Barat ni melacur diri ni syiar. Tidak tak nama barat lah. Kita lagi kasar kafir. Tidak dia tak nama kafir lah. Dia bagi dia syiar ni. Pelacur-pelacur ni syiar. Di mana pun mesti ada. Dia macam makanan. Dia macam minuman. Kalau kita pergi mana pun ada kedai makan, ada kedai minum, macam itulah dengan pusat-pusat pelacuran. Pergi mana pun adalah benda tu, sebab dia sama, dia syahwat. Hak ni syahwat makan minum, yang ni syahwat seksual. Dua tu sama. Maka di mana ada kedai makan, di situ ada pusat pelacuran. Tu barat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, tengok kisah dia dulu. Pada zaman jahiliyah, jahiliyah artinya sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum dia dilantik jadi nabi lah. Setengah pemilik hamba sahaya, dulu memang zaman hamba, menetapkan cukai harian yang mesti dibayar kepada tuannya setiap hari dengan apa cara sekalipun. Dia hamba,
Kalau kita memang diperkenalkan oleh P. Ramlee lah dalam filem apa? Filem Alibaba yang apa? Kasim Babau. Dia ada hamba perempuan nama apa? Hamba perempuan? Mardina. Kamu tak tengok filem ke apa? Depa ada hamba banyak, bukan seorang, banyak ah. Nah, ada hamba perempuan. Baik. Ada yang dibeli, ada yang dapat daripada peperangan, ditawan, jadi hamba. Dia letakkan suruh bayar cukai. Hamba tu, nama hamba, dia kerja dengan tuan dia tu bukan dapat duit. Yang dapat duit tu orang gaji. Orang gaji dapat duit. Hamba dia kerja tu free of charge. Sebab tuan dia beli dia. Maka kerja tak dapat duit, tapi kena bayar cukai. Nak bayar duit mana? Tu salah. Kerja tak apa. Yang kerja kena bayar cukai tak apa lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu pun hari ni banyak orang kerja tak kena bayar cukai sebab dia tolak tu banyak. Bini 4 tolak lah. Kalau bini apa tu? Bini tolak. Anak masuk you ada 5 orang habis tak kena bayar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, PCB dia tu boleh claim balik. Ada bayar bulan-bulan tu. Tapi dah lah hamba. Kerja bukan kerja dapat gaji, tiba-tiba tuan suruh bayar cukai. Pelik lah. Ini kepelikan zaman jahiliah. Tu nama dia jahiliah, bodoh. Jahiliah tu bodoh bahasa Melayu. Bahasa Arab jahil. Bahasa Melayu bodoh. H tak ada H. O lah. Kalau bodoh tu tak pas dak, bodoh. Baru sedap lagi. Nah tu zaman tu. Pelik lah. Baik, sebab itulah hamba perempuan pada zaman itu terpaksa mencari wang dengan menjual kehormatan diri mereka bertujuan untuk menunaikan bayaran yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Terpaksa melacur untuk dapatkan duit dan untuk dibayar kepada tuannya. Manakala setengah hamba perempuan itu dipaksa oleh tuannya. Hak tu dia kehendak dia sendiri, dia melacur. Yang ada yang tidak nak. Kebanyakan perempuan tu baik-baik, mereka ditawan sahaja. Mereka tak nak melacur, dipaksa melacur oleh tuannya. Untuk melakukan kerja terkutuk itu supaya tuan mereka mendapat hasil itu. Itu. Dengan tujuan memperoleh keuntungan duniawi dengan mengumpul harta yang kotor itu. Itu sejarah zaman jahiliah. Baik. Apabila Islam datang ke muka dunia ini, Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua generasi muda diangkat dari lembah kehinaan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Maksudnya di surah An-Nur ayat 33, tuan-tuan boleh balik kau. Dan janganlah kamu memaksa hamba-hamba perempuan kamu melacurkan diri. Dituju kepada tuan-tuan yang ada hamba, dia paksa hamba dia melacurkan diri. Manakala mereka mahu menjaga kehormatan, sedangkan hamba tak nak melacur, dia pun nak jaga maruah. Sebab Islam tu di antara dia kena jaga maruah keturunan. Jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta. Ini maqasid syar'iyah, tujuan syarak. Jaga 5 ni. Keturunan, maruah tu benda yang kena jaga. Mereka nak jaga yang tu, tapi dipaksa juga oleh tuan-tuan mereka untuk melacur kerana kamu berkehendakkan kesenangan hidup di dunia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu Quran turun. Quran turun melarang tuan-tuan yang ada hamba perempuan untuk memaksa hamba-hamba mereka melacurkan diri untuk nak ambil kesenangan dunia yang sedikit. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam agama kita kena ngaji
lebih-lebih lagi berkaitan dengan Quran. Anak ngaji. Saya malam Isnin, malam Selasa kuliah di masjid Sungai Baru. Dia tak mula lagi, dia mula bulan 4. Jadi malam tu saya ada hal dengan Tuan Imam masjid saya, Masjid Pumpung. Saya kata saya nak pergi saat malam ni jumpa Tuan Imam Sat. Lepas maghrib kita jumpa di pejabat Tuan Imam. Saya pergi solat dulu maghrib. Habis solat maghrib ada ustaz ngajak malam tu. Saya keluarlah pergi bilik Tuan Imam. Tapi saya tengok masa saya keluar tu jamaah pakat keluar. Lebih daripada separuh. Saya bilang motor ada 5-6 biji, kereta 2-3 biji. Makna tak sampai 10 orang ada dalam masjid. Saya jadi pelik juga. Saya tanya Tuan Imam, sebab apa jadi kuliah lain? Kuliah lain tak dia dah. Kuliah ni memang macam ni sebab apa? Ngaji Quran. La ilaha illallah. Rupanya macam tu. Betul lah, sebab tu ramai JK Masjid duk suruh saya tegur. Tu saya bagi motivasi sikit. Sebab apa jamaah masjid suka lari bila ustaz mengajak Quran. Lari tu ustaz ajak Quran. Lari kosong. Ambil gambar. Dok. Oh, jadi lagu tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanya tu Imam balik agak-agak sebab apa mereka lari Tuan Imam? Ustaz suruh baca. Baca muka surat 5. Baca mapurah. Oh, sebab tu lari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu bila anak pandai baca Quran? Patut kita pergi mengaji, angkat tangan, ustaz saya nak baca dulu. Ustaz saya nak baca. Ni dak ustaz tunjuk lagi. Teruk. Sampai bila Quran kita nak tu? Wajib ngaji Quran. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Izwajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati muharririt tajwid wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi min kulli maktu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha. Sambung. Tu Jazariyah tu punya mukaddimah Jazariyah. Sambung saja saya. Mapuh kan? Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, wajib kita belajar Quran. Sebelum kita baca Quran, wajib kita tahu makhraj huruf, sifat huruf. Tapi bila ustaz ajak kita lari masalah. Tu satu. Kena ngaji wajib, baca sunat. Ngaji Quran tu wajib sampai pandai. Wajib. Jangan tunggu lagi. Kalau kita malu dengan ustaz tak apa. Kita kena cari jalan juga macam mana kita nak ngaji. Sama ada kita jemput ustaz di rumah ataupun buat Google Meet dengan ustaz, terpulanglah. Janji kita kena mengaji Quran sebelum kita mati. Tuan-tuan, tidak berdosa kita. Itu satu. Yang kedua, bila dah boleh baca, dia kena tahu tafsir. Tafsir tak boleh ikut akal. Tafsir kena ikut ulama-ulama yang muktabar. Mereka mentafsirkan Quran dengan tafsir hadis dan juga Quran itu sendiri. Quran ditafsirkan dengan ayat Quran dan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh tafsir Quran sendiri. Bila kita nak tafsir Quran sendiri, maka dia jadi sesat. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, tengok orang-orang sesat mentafsirkan ayat ini. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan kamu memaksa fatayatikum, perempuan-perempuan kamu. Artinya hamba perempuan. Arab perempuan, hamba dipanggil amah. Amatun, hamba perempuan. Hamba lelaki abdun. Tapi Islam menukar kalimah abdun dan amah kepada fata. Hamba lelaki fata. Hamba perempuan fatatun. Bila jamak fatayat. Islam memuliakan hamba dengan menyebut kalimah fata dan fatatun. Islam datang memuliakan hamba. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia kata Quran sebut jangan kamu memaksa perempuan-perempuan hamba kamu alal birak. Birak ni bekerja sebagai pelacur. Pelacur ni dia berzina dan dapat upah. Itu nama dia birak. Kalau berzina biasa-biasa ni dia panggil zina lah.
Hak zina biasa-biasa ni zina. Tapi kalau dia berzina sebagai satu profession dan dapat upah, dipanggil al-bira'. Itu satu pekerjaan. Kalau perempuan tu baghiyah dipanggil. Perempuan pelacur. Baghiyah. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kata paksa je tak boleh. Tengok dia tafsir Quran, dengarkan. Quran tak pernah mengharamkan pelacuran. Quran cuma sebut jangan kamu memaksa hamba-hamba perempuan kamu menjadi pelacur. Paksa tak boleh. Kalau dia jadi sendiri, dia nak jadi pelacur sendiri, boleh. Dia ambil ayat hujung, wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sesiapa yang memaksa hamba-hamba mereka menjadi pelacur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selepas daripada paksaan itu mengampun dosa-dosa mereka. Mereka sebut Allah tidak mengharamkan pelacuran, cuma tak boleh paksa jadi pelacur sahaja. Siapa yang paksa, Allah akan ampunkan dosa dia selepas daripada itu. Allah tak sebut azabun alim. Inilah geng-geng yang mentafsirkan Quran ikut akal. Mereka marah ulama. Mereka kata Quran tak pernah mengharamkan pelacuran. Ulama pi pandai-pandai tafsir kata pelacur tu haram. Quran cuma kata jangan paksa sahaja. Kalau paksa pun di hujung ayat fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aneh. Nah, mentafsir Quran ikut akal. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak boleh. Ayat ni memang sebut gitu, jangan memaksa. Tidak membawa erti kalau tak paksa tu boleh. Saya ulang semula. Ayat ini menyebut jangan memaksa hamba-hamba perempuan kamu menjadi pelacur. Bukan dengan erti kata kalau tak paksa tu boleh. Banyak lagi nas-nas lain yang tak boleh, hadis-hadis lain yang tak boleh. Jangan berpegang dengan satu ayat saja. Ni, siapa-siapa nak tafsir Quran, jaga. Jangan pandai-pandai pi baca Quran, tengok terjemah, terus tafsir mengikut hawa nafsu, hukum dia haram dan berdosa besar. Nah, jangan buat. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Ini satu gerakan besar, bukan seorang, satu gerakan besar yang mengatakan Islam tidak pernah mengharamkan pelacuran. Tidak ada ayat. Ayat wala taqrabu zina tu lain, zina lain, ni pelacuran lain. Nah, dia kira tidak sama. Baik tuan-tuan, ambil maklum dulu yang tu. Tengok sebab nuzul dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah bin Abbas. Abdullah anak, Abbas tu bapa, dua orang. Maka radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah redha kedua-duanya. Huma tu dua. Nah, kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Dia seorang sebab apa? Bapa dia tidak Islam. Apa faham? Kalau bapa Islam radhiyallahu anhuma. Kalau bapa kafir radhiyallahu anhu. Belajar sikit-sikit sebutan itu. Meriwayatkan bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul, ni ketua munafik Madinah. Ketua orang munafik pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang hamba perempuan bernama Mu'azah. Dan hamba itu sangat cantik sekali. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia ada banyak, ada 6 orang hamba perempuan dia. Nah, yang ni Mu'azzah, ada nama Masika, ada nama Qatilah, ada nama Umrah, ada nama Umaymah. Dia ada nama hamba perempuan yang cantik yang dia paksa jadi pelacur. Mereka ni ditawan, perempuan-perempuan yang elok, yang tidak jahat. Bila jadi hamba dia paksa jadi pelacur untuk kutip keuntungan dunia. Nah, untuk kutip keuntungan dunia yang dikatakan al-hayat aradul hayatid dunia itu. Baik, dia jumpa Nabi membawa seorang hamba perempuan bernama Mu'azzah, dan hamba itu sangat cantik sekali. Maka Abdullah bin Ubay berkata kepada Nabi, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba perempuan ini adalah milik dan kepentingan anak-anak yatim seseorang. Bolehkah engkau menyuruhnya supaya bekerja sebagai pelacur supaya anak-anak yatim dapat manfaat daripadanya? Berani? Berani tak berani Abdullah bin Ubay?
minta izin dengan Nabi supaya mengizinkan hamba perempuan dia Mu'adzah melacurkan diri, dan keuntungan itu untuk bagi pada anak-anak yatim. Allah Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau Cik Nasir nak buat apa? Nak sepak ke nak spok? Dua. Ejaan sama lah. Nah, dulu dia ada tanda kalau sepak ke sepak ada tanda atas i. Aku tak ingat dulu dia tanda. Tu bukan zaman aku, zaman Cik Nan. Zaman saya tak ada tanda tu. Pas dia nak baca sepak ke spok. Nah, sepak guna kaki, spok guna tangan. Ejaan sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi tidak begitu. Nabi jawab, tidak boleh. Stop. Nabi kata tak boleh. Maka kamu nak tafsir kata Quran tidak mengharam. Quran tak ada, tapi Nabi sebut tak boleh. Pelacuran tu. Baik, tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Di Madinah tu, masa Nabi pergi, ada 9 orang perempuan. Disebut dalam sirah ada 9 perempuan. Hamba. Setiap pintu rumah dia akan letak banner. Banner menunjukkan dia tu pelacur, siapa nak hubungi dia lah, macam tu lah kalau kita hari ni. Kalau kita pakai WhatsApp lah hari ni. Dia pakai banner letak gantung di pintu dia, pelacur nak jumpa pukul berapa, isi borang. Ada. Nah, tu tuan-tuan. Baik, jelaslah kini bahawa Nabi SAW melarang manusia mencari kerja yang kotor, biarpun apa saja yang mendorongnya untuk membuat begitu. Jadi Abdullah bin Ubay sebelum dia menzahirkan Islam dia ni munafik. Dia cuma menzahirkan Islam, dalam dia kafir. Itu nama dia munafik. Sebelum dia menzahirkan Islam, memang itulah kerja dia, memaksa hamba perempuan dia tu melacur. Lama dah. Bila dia menzahirkan Islam dia, sebab tu dia minta izin dengan Nabi, sebab dia ada Islam. Menzahirkan, tidak Islam, menzahirkan saja. Sebenarnya dia kafir. Dia minta izin, Nabi tak bagi. Makna ayat tu turun menegur Abdullah bin Ubay bin Salul dan seluruh orang Islam tak boleh memaksa hamba-hamba perempuan melacur. Tak paksa pun tak boleh, paksa lagi tak boleh, sebab pelacuran dia mudarat pada maruah, mudarat pada keturunan. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengancam biarpun apa jua alasan yang diberikan, seperti terpaksa atau terdesak, dengan betul lah. Seperti terpaksa atau terdesak, nama dia darurah lah. Kalau bincang dalam fiqh, nama dia darurah, yang kata ad-darurat tubihul mahzurat. Darurah itu mengharuskan benda-benda yang tak boleh. Tapi adakah zina itu boleh darurah? Tengok dia sebut. Tidak ada alasan seperti terpaksa ke atau terdesak ke kerana sesuatu keperluan atau untuk mencapai sesuatu tujuan dan matlamat dan sebagainya, agar masyarakat Islam terhindar dan bersih daripada segala kekotoran yang membawa malu dan bencana ini. Tidak ada darurah fi zina atau fil bigha atau fil bughyah, yang tidak ada. Agak ada darurah. Arak, kalau kita dah tidak ada air minuman, dan kalau kita tak minum kita mati, yang ada cuma arak, maka arak tu jadi boleh untuk sekadar menyelamatkan nyawa daripada mati. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurah itu dikadarkan dengan kadarnya. Mana kalau setakat dia minum secawan, dia tak mati, secawan je lah. Sebotol jangan. Dia ada hak dia. Tuqaddaru biqadariha. Maknanya arak tu, yang Islam memerangi arak innamal khamru itu, dibolehkan untuk darurah, sebab nak selamat nyawa. Arak boleh. Darurah lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, daging babi boleh. Daging babi haram ya. Tapi kalau darurah, famaniturra, sesiapa yang darurah fala isma alah. Tak dosa kalau dia makan daging babi itu, kita mengaji lama lah. Tapi makan sekadar yang selamatkan nyawa, jangan seekor. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, riba sampai Allah istihad perang riba ni. Sesiapa yang tidak berhenti,
fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka istiharkanlah perang dengan Allah dan Rasul. Di hari kiamat tu riba besar dosa dia. Imam Malik kata ayat ni paling aku takut. Ayat lain Allah tak suruh kita istihar perang dengan dia, tapi ayat riba ni Allah suruh kita istihar perang dengan dia kalau tak berhenti juga. Riba yang begitu besar tu, kalau kita darurah boleh guna riba. Makna kita memang kalau kata nak beli kereta dengan cash tu memang tak boleh sampai ke mati. Sebab gaji murah, kita kerja bukan kerja gaji besar. Nak beli kereta memang kalau nak tunggu duit cash memang tak boleh beli kereta lah. Boleh beli hak 3,000 lah. RM3,000 kereta gede-gede krek mapo. Adik ipar saya dia tak ada kerja, dia dengan tu je lah. Apa dia MDKT, gaji tak besar. Kereta beli hak 3,000 Proton Saga lama, naik separuh jalan mapo. Tolak tak tu lah. Nak beli kereta dia tak ada seli gaji, nak boleh beli kereta. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, adik saya pun sama. Adik saya tak mengaji tu. Adik saya betul, lepas saya dia kerja jual nasi lemak di kampung, beli kereta 3,000 4,000 itu Proton Saga lama. Tuan-tuan muslimat memang tak boleh beli kereta baru lah. Kita kerja ada sedikit gaji okey, kalau pergi lepas loan dengan bank bolehlah beli, tapi nak beli cash tak boleh. Kalau tidak ada bank Islam dulu ni, lah ada bank Islam tak apalah. Perbankan Islam bukan bank Islam, perbankan Islam, bank rakyat ke bank muamalah, yang perbankan Islam bukan bank Islam saja, yang semua yang menjalankan perbankan Islam boleh. Konvensional jangan dah, tak boleh dah. Sebelum lahir bank Islam dulu ni tak ada, konvensional semua. Kalau kita tak nak beli cash tak boleh, maka harus kita beli dengan pinjaman riba itu. Tapi kalau rumah tak boleh. Sebab apa rumah tak boleh? Kalau zaman tidak ada bank Islam, tak boleh beli rumah dengan bank konvensional. Sebab apa tak boleh, Cik Nasir? Buka sikit akal. Sebab rumah kan boleh sewa. Tu, beli apa? Sewa. Sahabat saya kerja di Sarawak sampai pencen, dia mula dia pergi first posting di Sarawak sampai pencen, rumah tak beli sewa. 30 tahun sewa. Allahu Rabbi. Tak apa, benar boleh sewa, tak boleh beli. Kalau kita beli juga dengan riba haram, sebab boleh sewa. Sebulan 400, sebulan 500. Nak sewa kereta hari-hari, mapuh kerah lah. Kereta tak boleh sewa hari-hari, mahal. Kalau sehari dah 70, sebulan mapuh. Maka boleh kalau guna bank konvensional dulu lah, sebelum ada bank Islam tu. Riba boleh kalau darurah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi zina no. Tiba-tiba dulu ada orang di Malaysia ni mengharuskan, bila ibu tunggal yang suami dia sama ada suami mati ke, suami dia ceraikan dia ke, dia tu jadi ibu tunggal, ada anak-anak tak ada kerja pula, maka ada orang di Malaysia ni sebut boleh melacur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu tidak ada sebarang alasan. Tak boleh, sebab dia melibatkan maruah keturunan. Bak arak lain, bak riba lain, zina lain. Tidak ada sebarang rukhsah dalam agama, tidak ada darurah dalam agama yang boleh membenarkan perempuan-perempuan ini melacur, illa kecuali dipaksa. Nah, macam mereka ni, hamba-hamba yang dipaksa. Sebab Allah sebut wa man yukrihunna, sesiapa yang dipaksa untuk berzina ni, untuk jadi pelacur ni, fa innallaha min ba'di ikrahihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selepas mereka dipaksa menjadi pelacur itu ghafurun rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang untuk mereka, bukan untuk tuan yang paksa. Hak tadi tu tafsir salah.
Pengampunan Allah bukan untuk tuan yang paksa. Pengampunan Allah untuk hamba perempuan yang dipaksa jadi pelacur. Mereka diampun. Tak salah sebab dipaksa. Hanya dipaksa sahaja darurah yang boleh untuk jadi pelacur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau sekadar tak ada kerja tak boleh. Dipaksa, itu pun kalau dipaksa tu, kalau dia tak buat mudarat pada tubuh. Mana kalau dia tak jadi pelacur, dia akan dibunuh contoh. Dia akan disuntik dengan dadah yang akan menyebabkan dia akan jadi tak tawahlah, jadi gila. Betul mudarat pada dia. Maka dia terpaksalah melacur sehinggalah dia dapat menebus diri dia di pusat pelacuran. Sebab itulah hari ini kalau kita tengok asnaf zakat jadi 8, di antaranya wafir riqab. Wafir riqab, nah, perhambaan. Lo hamba bukan dah, maka satu asnaf sudah kosong. Di pada 8 tadi satu asnaf hamba tidak ada. Maka terpulanglah kepada Baitul Mal, pejabat zakat, dia nak guna bahagian ar-riqab tu untuk apa yang seakan-akan ar-riqab. Maka sebab tu Selangor dia guna untuk hak bahagian ar-riqab dia. Berapa persen tu dia punya pasal lah. Dia bukan sama persen 6 asnaf itu. Dia guna untuk pelacur, untuk gigolo. Kenal gigolo apa dia? Gigolo. Gigolo ni pelacur lelaki. Pelacur perempuan tu pelacur lah. Kalau hak lelaki jadi pelacur, orang panggil gigolo. Pengkit, bisexual, homoseksual, lesbian, Selangor bagi zakat bahagian ar-riqab. Sono duduk Selangor. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bukan dia nak galak, dia nak bagi mereka ni rasa ada prihatin dengan mereka, ada orang jaga mereka, sayang pada mereka. Bagi tu mudah-mudahan mereka insaf, bertaubat dan berhenti daripada kerja tu. Lebih lagi hak pelacur dipaksa. Kalau dipaksa lah, dia tipah tertipu. Cik Nasir tengok tipah tertipu filem apa ada drama tu lah, drama Yusuf Haslam tu. Apa nama drama tu? Hak polis tu lah. Gerak khas tu tengok game filem mo. Lama gerak khas sejak saya sekolah rendah ya. Kalau tengok tak ingat. Lama baru habis dia stop lah ni. Sebab dia tua. Dia jadi pengarah polis, jadi ketua polis. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada satu siri nama dia tipah tertipu. Boleh cari tengok dalam YouTube. Tipah tu tertipu. Dia menikah dengan suami dia tu, rupanya bawa pergi KL, jadikan dia sebagai pelacur. Tak boleh nak lari dah. Bila masuk sarang dia, undertaker duk jaga, lari kau nak? Mana kena undertaker? Nak lari kau mana? Tembak oleh dia bawa ni. Dipaksa jadi pelacur. Nak lari boleh, tapi bayar 100,000, 200,000, 300,000. Maka bolehlah bagi asnaf riqab itu kepada pelacur untuk membebaskan diri mereka daripada pusat-pusat pelacuran. Dia sama taraf macam hamba juga, untuk membebaskan diri daripada perhambaan. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab kalau dipaksa dia tidak salah. Nabi sebut rufi'a an ummati, diangkat, mana malaikat tak tulis dosa daripada umat aku ini. Tiga jenis manusia. Yang pertama ialah orang yang tidur. Dia tidur, dia mimpi mencuri, mimpi zina, tak dosa. Tuan-tuan. Dan yang ketiga tu mastakrahu alaih, dan orang-orang yang dipaksa tidak dosa. Jangan suruh orang paksa kita tu dipaksa. Paksa pula kalau kita tak buat, dia akan mudarat tubuh, sama ada cedera parah ataupun boleh mati. Maka paksaan macam tu kita kena buat juga. Kalau kita tak buat, kita mudarat, maka yang tu tidak berdosa. Itu sahaja yang boleh. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, selesai. Saya diarahkan untuk bunyi tik-tik berhenti. Sebab apa? Sebab mukaddimah. Itulah. Lepas ni kita lajaklah sikit. Ni mula-mula ni kita ikut dulu law dia. Bunyi tik-tik-tik tu berhenti sah. Jadi kita akan sambung minggu depan
tarian dan seni budaya berunsurkan seks. Kita akan bahas mengenai hukum menari, hukum menyanyi dan hukum berlakon. Siapa-siapa ada anak jadi penyanyi, pelakon, mai minggu depan. Nah, insya-Allah kita bahas. Baik, tuan-tuan, kita simak yang dirahmati sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.